Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 12 April 2020, suasana pagi di negara kita sunyi dan aman walaupun di bandar memandangkan pada waktu ini adalah musim PKP yang pertama di mana rakyat kita masih lagi mengikut SOP. Masing-masing hanya duduk di rumah dan keluar apabila perlu sahaja. Apatah lagi di perkampungan maupun felda, suasana pada pagi itu adalah sama seperti hari-hari sebelumnya. Kebanyakan penduduk membuat hal masing-masing di rumah mereka. Namun, pagi itu tidak seperti biasa bagi sebuah keluarga di Felda Keratong 10 apabila seorang datuk yang ingin mengalihkan kenderaannya untuk diletakkan di bawah garaj. Sebelum mengalihkannya, dia melihat sekali imbas di bawah garaj itu dan berasa hairan apabila melihat sesuatu yang ditutup dengan kain di bawah garaj tersebut. Dengan rasa ingin tahu, dia pergi ke situ untuk memeriksa apa yang ada di sebalik kain. Sebaik menyelak kain itu, dia terkejut apabila melihat cucu perempuannya yang berusia 17 tahun terbaring di situ dengan darah di kepalanya dan tidak bersahut apabila cuba dikejutkan. Setelah diperiksa, cucunya itu yang kaku rupanya sudah meninggal dunia. Sambil menjerit memanggil ahli keluarga yang lain di dalam rumah, suasana yang sunyi tadi menjadi riuh dengan suara menjerit dan menangis ahli keluarga itu yang menarik perhatian jiran-jiran terdekat. Suasana sunyi diakhiri dengan bunyi keriuhan pelik yang tidak pernah terjadi sejak akhir-akhir ini. Kemudian jiran-jiran mula berkumpul ke rumah keluarga itu untuk melihat apa yang telah berlaku. Mengejutkan bagi mereka apabila melihat mayat cucu jiran yang mereka kenali terbaring di bawah garaj. Pelbagai persoalan bagaimana ini boleh berlaku. Pihak polis telah dihubungi bagi memaklumkan kejadian yang menggemparkan itu dan tiba tidak lama kemudian apabila menerima panggilan kecemasan tersebut. Pihak polis yang tiba mula menyiasat di tempat kejadian dan ahli keluarga tersebut. Ketua Polis Daerah Rompin, Deputy Superintendent Azari Miskun mengesahkan telah menerima laporan berkenaan kejadian itu dan pegawainya telah pun memulakan siasatan kejadian tersebut. Beliau berkata, mangsa yang juga anak sulung daripada 4 beradik dan siasatan di tempat kejadian tidak menemui sebarang senjata. Namun berdasarkan keadaan mayat mangsa dijumpai, pihak polis tidak menolak kemungkinan ianya satu perbuatan khianat. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Hospital Muazzam Shah untuk proses bedah siasat. Pihak polis tidak mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan misteri penemuan mayat remaja di bawah garaj itu apabila tertangkapnya seorang remaja yang juga berumur 17 tahun pelajar sekolah menengah pada keesokan hari 13 April 2020. Menurut siasatan lanjut, pihak polis mendapati remaja tersebut adalah kekasih kepada mangsa. Semasa ditemu bual oleh polis berkenaan mayat kekasihnya itu, remaja tersebut kemudian telah mengaku bahawa dia yang meletakkan mayat kekasihnya di situ. Jadi apa yang berlaku sebenarnya kepada mangsa pada malam itu? Hasil siasatan pihak polis, Deputy Superintendent Azari Miskun memberitahu bahawa pada malam kejadian, mangsa telah keluar bersiar-siar menaiki motosikal bersama suspek tanpa memberitahu kepada sesiapa. Suspek telah membawa mangsa sehingga ke Felda Keratong 3 di mana berlakunya tragedi itu. Menurut Azari Miskun, sampai di tempat kejadian iaitu di hadapan kilang sawit Felda Keratong 3, kira-kira jam 3.30 pagi, motosikal yang dinaiki mereka telah bertembung dengan seekor kerbau yang sedang baring di tengah jalan. Akibat kejadian, mangsa tercampak dan mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan peha serta tidak sedarkan diri selepas kejadian. Suspek yang mengalami kecederaan ringan telah memeriksa kekasihnya dan panik melihat kekasihnya kaku berdarah di kepala dan tidak menyahut apabila dipanggil. Perasaan takut menguasai diri apabila sedar dia melakukan kesalahan dan dia kemudian membawa mangsa dengan motosikal sama ke rumah remaja perempuan terbabit di Felda Keratong 10 sejauh 15 km sebelum tinggalkannya di bawah garaj di mana datuk mangsa menjumpainya. Suspek juga tidak memaklumkan kepada keluarga mangsa berkaitan kemalangan terbabit. Sebaliknya terus beredar dari rumah berkenaan dipercayai kerana terlalu takut untuk memberitahu sesiapa dan bimbang dimarahi memandangkan mereka berdua keluar bersama-sama secara rahsia.
Pihak polis sudah menahan remaja lelaki berkenaan yang beralamat di Felda Keratung 5 untuk siasatan lanjut dan turut merampas motosikal Yamaha LC yang terbabit dalam kejadian berkenaan. Pelajar tingkatan 5 itu direman selama 4 hari bermula hari dia ditangkap. Deputy Superintendent Azari Miskun berkata, kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 memperuntukkan hukuman penjara minimum 2 tahun dan maksimum 10 tahun serta denda tidak kurang RM5,000 dan tidak lebih RM20,000. Kes juga disiasat mengikut Peraturan 11 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit iaitu langkah-langkah di dalam kawasan tempat jangkitan 2020 PPPB kerana keluar dari rumah dan melanggar PKP. Bedah siasat di Hospital Muazzam Shah ke atas mayat mangsa berusia 17 tahun itu juga mengesahkan punca kematian adalah disebabkan cedera parah di kepala akibat kemalangan jalan raya. Azari Miskun berkata, siasatan juga mendapati mangsa telah meninggal dunia ketika dibawa oleh suspek dari lokasi kejadian di hadapan kilang sawit Felda Keratung 3 ke rumahnya. Pada 16 April 2020, suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Rompin atas pertuduhan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tertuduh yang beralamat di Felda Keratung 5 mengaku bersalah terhadap tuduhan itu yang dibacakan di hadapan Magistrate Azizah Ahmad. Remaja lelaki itu didakwa melanggar PKP pada pukul 3 pagi 12 April lalu dengan bergerak dari rumahnya ke kilometer 127 Jalan Kuantan Seremban di Rompin, iaitu lokasi dia terbabit dengan kemalangan yang menyebabkan kekasihnya maut. Menurut pertuduhan, suspek boleh didenda tidak lebih RM1,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Halimatun Saadiah Abrullah. Pihak pendakwaan tidak menawarkan jaminan terhadap tertuduh, tetapi Peguam Ahmad Daniel Roslan yang mewakili pelajar itu merayu mahkamah membenarkan anak guamnya yang juga anak bongsu daripada 9 beradik itu dijamin. Malah ahli keluarga tertuduh memberi aku janji akan memastikan kehadiran tertuduh di mahkamah pada sebutan akan datang dan tertuduh sendiri bersedia dikenakan syarat tambahan jika jaminan dibenarkan. Azizah kemudian membenarkan jaminan RM300 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan tertuduh melaporkan diri di Balai Polis berhampiran seminggu sekali sementara menunggu sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan akhlak sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman. Tertuduh dibenarkan pulang apabila abangnya menjelaskan jaminan yang diberikan. Mahkamah Magistrate Rompin pada 16 Julai 2020 telah menjatuhkan hukuman denda RM100 kepada suspek selepas dia mengaku bersalah melanggar PKP dengan berada di luar rumah pada pukul 3.15 pagi 12 April 2020. Tidak berpuas hati dengan hukuman yang dijatuhkan kepada tertuduh yang dikatakan terlalu sedikit berbanding impak yang didapati daripada kejadian ini, pihak pendakwaan telah membuat rayuan di Mahkamah Tinggi Kuantan. Dalam prosiding di Mahkamah Tinggi Kuantan, Timbalan Pendakwa Raya Nasrul Hadi Abdul Ghani dalam hujahan bertulis berkata, hukuman RM100 yang terlalu rendah dibimbangi akan menjadi tanda aras bahawa pelanggaran PKP tidak akan menerima hukuman berat dan setimpal sedangkan pelaksanaannya adalah bagi membendung penularan wabak pandemik itu. Pengakuan salah dan faktor umur responden tidak sepatutnya menjadi faktor utama dalam menjatuhkan hukuman kerana semasa kejadian, responden mempunyai tahap pemikiran yang normal dan sempurna serta latar belakang pendidikan mencukupi untuk menilai sebab dan akibat perbuatannya. Dengan itu, pada 13 Januari 2021, Mahkamah Tinggi Kuantan telah menaikkan denda RM100 kepada RM1,000 terhadap suspek. Hakim Datuk Zainal Azman Abdul Aziz membuat keputusan itu selepas membenarkan rayuan pihak pendakwaan terhadap denda RM100 yang dijatuhkan ke atas remaja berusia 17 tahun itu. Bagi kesalahan melanggar PKP, denda maksimum adalah RM1,000. Hakim Zainal Azman memutuskan terdapat keperluan untuk beliau meminda hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Magistrate Rompin kerana berpandangan jumlah denda perlu dinaikkan kepada RM1,000 atau ia akan menjadi rujukan oleh pihak lain bagi mendapatkan denda lebih rendah pada masa akan datang.
Zainal Azman bagaimanapun menolak rayuan pendakwaan terhadap perintah Mahkamah Magistrate itu supaya remaja tersebut melaksanakan khidmat masyarakat selama 120 jam untuk tempoh 18 bulan, menghadiri bengkel interaktif Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM serta membayar pampasan RM3,000 kepada keluarga teman wanitanya. Kejadian yang sungguh tragis di mana pasangan darah muda yang terlalu mengikutkan perasaan tanpa memikirkan akibat dari tindakan mereka. Kejadian ini sesuai untuk dijadikan ikhtibar bagi ibu bapa yang mempunyai anak remaja supaya memantau anak-anak anda supaya tidak berakhir seperti ini. Tidak dinafikan perangai anak zaman sekarang sedikit lain dari anak yang lahir dari zaman 70-an dan 80-an. Namun di akhirnya adalah gaya dan cara ibu bapa mendidik anak-anak itulah yang akan dijadikan ukuran kerana tidak semua anak zaman sekarang sukar dikawal. Sekian.